Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah cara membasuh sayur. Berikut merupakan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan dan cikgu harapkan murid-murid dapat kuasai untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, cikgu minta murid-murid untuk membuka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 52. Seterusnya, cikgu harapkan murid-murid mendengar dialog yang cikgu baca dan cuba untuk fahami. Cara membasuh sayur. Bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Boleh, Dahlia. Sebelum itu, tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Mengapakah air itu dicampurkan dengan garam, Ibu? Garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Oh, begitu. Sekarang, mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Selepas itu, barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Ya, rendam selama 10 minit. Kemudian, barulah ditapis dan dibiarkan kering. Apabila sudah kering, sayur ini dibalut dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Baiklah, Ibu. Saya sudah faham. Terima kasih kerana mengajar saya. Sama-sama, Dahlia. Sekarang, cikgu minta murid-murid untuk membaca dialog bersama-sama dengan ahli keluarga dan cuba fahami apakah yang terdapat di dalam dialog tersebut. Baiklah, sekarang kita akan ke aktiviti 2 iaitu menjawab soalan pemahaman. Okey, cikgu mahu murid-murid untuk membuka buku aktiviti Jilid 1 Bahasa Melayu muka surat 53. Soalan pertama yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Kata tanya siapa merujuk kepada manusia ataupun orang. Bagi menjawab soalan pertama, kita tengok dialog antara Dahlia dan Puan Zarina. Okey, dialog dia ialah, bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Okey, melalui dialog ni kita dapat lihat yang Dahlia ni meminta ibu dia untuk tunjukkan cara-cara membersihkan sayur. Okey, jadi sama juga dengan soalan yang tadi, dia kata ditanya yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Okay, berdasarkan dialog tersebut, kita boleh simpulkan bahawa ibu yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Jadi, cikgu nak murid-murid untuk gariskan perkataan ibu. Kemudian, bagi melengkapkan ayat pada jawapan pemahaman, kita boleh gabungkan jawapan yang berada di dalam dialog dengan ayat yang berada di soalan. Jadi, gariskan
yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Okey, kemudian kita gabungkan jawapan yang kita telah garis tadi. Jawapannya ialah ibu yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Di sini cikgu ingatkan, untuk menjawab soalan pemahaman, kita mesti pastikan ayat itu merupakan ayat yang lengkap. Kita tak bolehlah tulis jawapan dia ibu sahaja. Okay, kalau kita tulis ibu sahaja, kita akan kehilangan markah. Maksudnya kita tak dapatlah markah untuk soalan ni sebab dia tidak mempunyai ayat yang lengkap. Jadi pastikan untuk menjawab soalan pemahaman, murid-murid menjawab dengan ayat yang lengkap, iaitu murid-murid boleh mendapatkan jawapan di petikan, dialog ataupun teks dan digabungkan dengan ayat yang berada pada soalan. Seterusnya, kita akan lihat kepada soalan yang kedua. Okay, kita tengok soalannya. Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Okay, kita tengok untuk soalan kedua ini, dia menggunakan kata tanya berapa. Untuk kata tanya berapa, dia lebih fokus kepada penggunaan kuantiti ataupun number. Okey, bagi menjawab soalan yang kedua, kita tengok antara dialog Dahlia dan Puan Zarina, iaitu ibu dia. Okey, Dahlia bertanya, bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Okey, ibu dia pun jawab, boleh Dahlia. Sebelum itu, tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Jadi di sini kita dapat tengok soalan dia tanya berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, sekarang kita nak dapatkan jawapan. Okey, dia tanya berapa banyak garam. Okey, jadi di sini kita tengok ibu dia kata campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Okey, jadi cikgu nak kamu gariskan perkataan frasa 1 sudu kecil garam. Okey, bagi kita nak melengkapkan ayat, kalau kita jawab 1 sudu kecil garam, benda tu betul, tapi dia tak akan mendapat markah. Jadi apa yang kita perlu buat untuk melengkapkan ayat, kita gariskan perkataan ataupun frasa yang berada di soalan, iaitu perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, gariskan frasa perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, bagi mendapatkan jawapan dengan ayat yang lengkap, kita gabungkan jawapan yang berada di dalam dialog dengan soalan yang telah kita garis, iaitu 1 sudu kecil garam perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Soalannya, apakah tujuan air dicampurkan dengan garam? Okey, bagi mendapatkan jawapan bagi soalan ketiga, kita tengok dialog antara Dahlia dan ibu dia, Puan Zarina. Okey, Dahlia tanya, mengapakah air itu dicampurkan dengan garam, ibu? Puan Zarina jawab, garam itu untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Okey, jadi cikgu nak kamu gariskan frasa untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Cikgu minta juga untuk kamu gariskan di soalan
tujuan air dicampurkan dengan garam. Okey, gariskan. Jadi kita akan dapat jawapan dalam ayat yang lengkap dengan menggabungkan frasa yang kita garis di soalan dan frasa yang kita garis di dalam dialog. Okey, jadi jawapan dia ialah tujuan air dicampurkan dengan garam untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Baiklah, soalan yang keempat. Mengapakah sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam? Itu soalan dia. Bagi mendapatkan jawapan, kita lihat kepada dialog. Oh, begitu. Sekarang mari kita bersihkan sayur ini dan bilas dengan air untuk membuang kotorannya. Okey, jadi apa yang kita buat ialah kita gariskan. Dia tanya kan, kenapa sayur tu dibersihkan dan dibilas? Jadi jawapan dia ialah untuk membuang kotoran. Okey, jadi cikgu nak kamu gariskan frasa untuk membuang kotoran. Kita dah ada jawapan dia untuk membuang kotoran. Tapi untuk membuang kotoran ni dia ialah frasa, bukan ayat yang lengkap. Jadi macam cikgu cakap tadi, bila soalan pemahaman dijawab dengan jawapan yang tidak menggunakan ayat yang lengkap, kita akan dikira salah ataupun kita tidak mendapat markah sebab dia bukan ayat yang lengkap. Jadi macam mana kita nak pastikan ayat yang lengkap? Kita guna ayat yang berada ataupun frasa yang berada pada soalan. Okey, jadi cikgu nak kamu gariskan frasa sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Okey, gariskan. Okey, bagi mendapatkan jawapan dengan ayat yang lengkap, kita gabungkan jawapan ataupun frasa yang kita garis di soalan dan frasa yang kita garis di dalam dialog, iaitu jawapannya sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam untuk membuang kotoran. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ialah berapa lamakah sayur perlu direndam? Tengok di dalam dialog untuk mendapatkan jawapan. Kita tengok, selepas itu barulah direndam di dalam air garam. Betulkah begitu? Ya, rendam selama 10 minit. Okey, jadi kita tengok soalan tadi dia tanya berapa lama sayur perlu direndam. Jadi jawapan dia kita dapat kat sini, kita perlu rendam selama 10 minit. Okey, jadi cikgu nak kamu gariskan frasa selama 10 minit. Okey, kita lihat frasa selama 10 minit ini bukan ayat yang lengkap. Jadi macam mana kita nak jadikan dia ayat yang lengkap? Kita boleh guna ayat yang berada ataupun frasa yang berada di dalam soalan. Jadi kita tengok soalan dia. Apa yang kamu perlu garis ialah sayur perlu direndam. Okey, gariskan frasa tersebut. Jadi untuk mendapatkan jawapan yang mempunyai ayat yang lengkap, kita gabungkan frasa di soalan dan frasa di dalam dialog. Okay, jadi jawapan dia, sayur perlu direndam selama 10 minit. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang
Kita tengok soalan yang ke-6. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Jadi soalan ni ditanya, di mana kita simpan sayur yang telah dibersihkan? Baiklah, berdasarkan kepada dialog yang kita baca tadi, kita tengok jawapan dia berada di dialog. Apabila sudah kering, sayur itu dibaluti dengan plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Kita tengok soalan tadi ditanya kat mana? Di mana sayur tu? Di mana sayur kita simpan bila dia dah dibersihkan? Jadi jawapan dia di dalam peti sejuk. Gariskan frasa di dalam peti sejuk. Bagi melengkapkan ayat, kita garis frasa yang berada di dalam soalan, iaitu sayur yang telah dibersihkan disimpan. Gariskan frasa ini. Jadi mendapatkan jawapan yang lengkap, kita gabungkan frasa di dalam soalan dan frasa di dalam dialog. Jadi jawapannya ialah sayur yang telah dibersihkan disimpan di dalam peti sejuk. Jadi telah habislah perbincangan kita kepada 6 soalan pemahaman yang terdapat di dalam buku Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 53 berdasarkan kepada dialog di muka surat 52. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan kepada penerangan dan perbincangan yang telah cikgu lakukan. Jadi cikgu ucapkan selamat menjawab.